Seterusnya kita akan meninjau setahun bersama Kerajaan Madani. Kementerian Pengangkutan Malaysia adalah kementerian yang akan kita berikan tumpuan pada hari ini. Namun pastikan kalau anda berada di pekarangan Bukit Jalil, jangan lepaskan peluang untuk meninjau pencapaian sepanjang setahun ini bersama dengan Kerajaan Madani. Jadi sama-sama kita saksikan, ini ada sedikit promo kami sediakan untuk anda bersama dengan program setahun bersama Kerajaan Madani akan berlangsung pada 8 hingga 10 hari bulan ini, hujung minggu ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya. Selamat pagi Malaysia. Hujung minggu ini akan persiaran dari perkarangan Stadium Bukit Jalil bersempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Temui kami bermula pukul 8 hingga 10 pagi pada 8, 9 dan 10 Disember 2023. Jiwa semangat terus meyakini Malaysia Madani. Setahun bersama Kerajaan Madani dan untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu kita Syu. Ya, saja di studio. Ya, kita bersama dengan Yang Berhormat Loh Siew Fook, Menteri Pengangkutan, untuk membincangkan ataupun berkongsi pada anda apakah antara perkara yang telah pun dilaksanakan selama setahun di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri Loh Siew Fook sendiri. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi kepada rakan acara. Okey, baik. Kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dasar dan juga inisiatif untuk mencapai segala agenda ataupun reformasi pengangkutan sendiri. Bagaimana kalau Wabi boleh kongsikan setakat ini pencapaian ataupun KPI daripada Kementerian Pengangkutan setahun berada di bawah Kerajaan Madani? Ya, yang terlebih dahulu salam Malaysia Madani kepada semua. Kita melihat bahawa yang pentingnya dalam Kementerian Pengangkutan ini, dia merangkumi pelbagai sektor. Sektor pengangkutan darat, pengangkutan udara, maritim dan juga logistik. Jadi tugas dan fungsi Kementerian Pengangkutan ini ialah memastikan bahawa pergerakan orang atau pergerakan manusia dan juga pergerakan barang dan kargo berjalan dengan lancar. Kerana ini merupakan satu faktor yang penting dalam kehidupan harian kita dan juga merupakan satu punca ataupun satu kunci kepada kemajuan ekonomi negara kita. Jadi itu peranan kita. Sepanjang tahun yang lalu ini kita telah pun melakukan beberapa agenda. Yang pertamanya kita nak ke arah pendigitalan, perkhidmatan. Umpamanya di bawah Jabatan Pengangkutan Jalan, kita telah memulakan digital road tax ataupun digital license. Walaupun ada lagi beberapa kekangan dan juga kekurangan yang kita hadapi, namun begitu itu merupakan langkah pertama untuk kita ke arah satu sistem ataupun perkhidmatan yang lebih digital, yang tak perlu berinteraksi melalui kaunter dan boleh dipaparkan dan juga perkhidmatan itu boleh diperolehi melalui pendigitalan. Itu merupakan satu proses yang penting yang perlu kita mulakan. Walaupun mungkin ada di kalangan rakyat yang masih belum bersedia ataupun tidak begitu menyesuaikan diri dalam perkhidmatan digital ini. Namun begitu saya yakin bahawa apabila ia dilancarkan dan mengambil masa untuk disesuaikan, lama kelamaan rakyat akan merasakan bahawa itu merupakan satu perkhidmatan yang lebih baik kepada mereka. Yang Berhormat, ketika Yang Berhormat mula menjawat jawatan sebagai Menteri Pengangkutan, seringkali menjalankan spot check, seringkali menaiki sendiri dan menggunakan pengangkutan awam untuk menentukan kelangsungan dan fungsi pengangkutan awam ini. Dan Yang Berhormat banyak menilai kekurangan yang sedia ada dengan cara itu. Sekarang ini Yang Berhormat sudah menjadi menteri untuk sekian lama, mungkin sedikit sukar untuk Yang Berhormat terus beroperasi begitu kerana Yang Berhormat dikenali. Adakah Yang Berhormat mempunyai cara lain, cara yang baru untuk meninjau keberkesanan pengangkutan awam yang sedia ada di Kuala Lumpur khasnya dan juga di seluruh negara? Yang pertamanya, apabila saya kembali menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Pengangkutan, antara perkara pertama yang saya pastikan daripada prasarana ialah mereka duduk balik dalam mesyuarat pos kabinet kita, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana. Beliau diminta hadir untuk mesyuarat pasca kabinet setiap minggu di Kementerian Pengangkutan. Dan antara laporan mingguan yang perlu beliau bentangkan kepada kementerian ialah berkenaan dengan performance ataupun ridership, berapa penumpang setiap hari di setiap laluan.
Dan laporan itu bukan saja dari segi berapa jumlah penumpang, tapi kita juga dah tahu berapa train untuk setiap laluan, setiap hari. Dan segala kemudahan yang berfungsi ataupun tidak berfungsi mesti dilaporkan melalui satu laporan itu. Laporan dashboard, mungkin dalam 4-5 muka surat, tetapi itu laporan mingguan yang kita pantau setiap minggu. Selain daripada itu, kita telah pun juga memperkenalkan satu budaya baru dalam perkhidmatan prasarana yang merupakan operator utama semua pengangkutan awam kita di Lembah Kelang, baik MRT, LRT, monorail dan sebagainya, iaitu satu petunjuk baru yang dipanggil sebagai MKBF, itu Mean Kilometer Before Failure. Itu merupakan satu pendekatan ataupun satu petunjuk yang kita perkenalkan ini untuk menilai keberkesanan setiap pengangkutan awam kita, khususnya untuk laluan rail. Kerana laluan rail ini beberapa tahun yang lalu ini sering menghadapi masalah teknikal. Okay, kita pernah 15 stesen sebelum ini berhenti ataupun berhenti operasi, tak dapat beroperasi, ada masalah-masalah teknikal beberapa minggu dan sebagainya. Jadi kita mesti ada membawa satu budaya penyelenggaraan baru. Iaitu sebelum ini kita mungkin hanya menyelesaikan masalah apabila timbul masalah. Tapi sekarang ini paradigma baru kita ialah kita kena pasti sebelum ada masalah kita mesti buat preventive measures. Iaitu kita nak bawa satu budaya penyelenggaraan yang lebih sistematik. Iaitu kita kena tahu komponen-komponen peralatan yang perlu diperbaharui, yang perlu ditukar sebelum sampainya akhir hayat komponen tersebut. Jadi budaya penyelenggaraan yang baru yang kita nak bawa ini ke dalam prasarana diharapkan dapat menghasilkan satu perkhidmatan yang lebih konsisten, yang lebih selamat dan baik untuk pengguna-pengguna pengangkutan awam. Ini kita bercerita berkenaan dengan pengangkutan darat, tapi kita ada media pengangkutan yang lain juga seperti pengangkutan udara dan juga pengangkutan maritim. Bagaimana antara transformasi yang dilihat ataupun visualize oleh Yang Berhormat sendiri tentang pengangkutan udara dan juga pengangkutan maritim ini untuk kita memberikan perhatian kepada penonton berpagi? Ya, pengangkutan udara memang penting untuk negara kita. Yang pertamanya, pengangkutan udara menghubungkan kita dengan dunia luar. Yang keduanya untuk integrasi negara kita, umpamanya dengan Sabah Sarawak, seperti dalam paparan siaran tadi. Di antara Semenanjung, Sabah Sarawak hanya satu mod, iaitu mod pengangkutan udara. Jadi pengangkutan udara ini memang kita perlu tambah baik. Saya tahu bahawa cabaran ataupun isu yang sering diketengahkan oleh rakyat, khususnya di Sabah dan Sarawak, ialah harga tiket penerbangan yang agak tinggi. Terutamanya musim-musim perayaan dan terutamanya membebankan kepada pelajar. Salah satu inisiatif yang kita telah bawa di bawah Kerajaan Madani ialah untuk memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar IPTA daripada Sabah Sarawak yang belajar di Semenanjung dan juga pelajar-pelajar Semenanjung yang belajar di IPTA di Sabah dan Sarawak. Dan program ini akan dilancarkan pada pagi esok di Universiti Melaya oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah. Jadi program ini memberikan bantuan RM300 voucher kepada pelajar-pelajar IPTA yang layak. Mereka mohon dan kita akan berikan voucher itu melalui online. Mereka dengan nilai RM300 itu boleh digunakan untuk membeli tiket penerbangan untuk balik ke kampung masing-masing sepanjang tahun, bila-bila mereka boleh. Kalau RM300 itu cukup untuk 2 kali, mungkin pada kebiasaannya kadang-kala tiket penerbangan tak sampai RM300 pun, kadang-kala lah. Jadi dia boleh gunakan untuk mungkin 1 ataupun 2 kali. Ini merupakan satu inisiatif kita untuk membantu pelajar. Selain daripada itu, untuk menangani isu kenaikan harga tambang, ada lagi pendekatan-pendekatan lain yang kita akan guna pakai. Umpamanya, kita bekerjasama dengan syarikat penerbangan, pohon mereka tambah penerbangan semasa musim perayaan. Dan kita juga mungkin akan melihat bagaimana untuk mengikat ataupun meletakkan satu harga tambang maksimal semasa musim perayaan. Jadi tetapi itu merupakan satu implikasi kepada kerajaan kerana kerajaan kena tampung perbelanjaan tambahan itu. Kita kena faham bahawa syarikat-syarikat penerbangan ini merupakan syarikat-syarikat komersial. Jadi kalau mereka rugi dari segi operasi, dia tak sustainable.
Kalau syarikat itu rugi sepanjang masa, dia akan lingkup. Jadi itu akan merupakan satu masalah juga. Yang kita tengok baru-baru ini ada satu syarikat penerbangan yang tutup. Okay. Mengapa dia tutup? Yang pertamanya dari segi modal pusingannya tak mencukupi ataupun tak dapat sustain bisnes mereka. Oleh kerana kos untuk operasi syarikat-syarikat penerbangan ini sangat tinggi. Terutamanya dalam persekitaran pada hari ini, di mana nilai dolar Amerika Syarikat sangat tinggi berbanding dengan nilai mata wang kita. Mengapa nilai dolar Amerika Syarikat tinggi ini memberikan kesan kepada syarikat penerbangan? Kerana yang pertamanya, semua kos minyak ataupun harga minyak untuk penerbangan, untuk pesawat, didilaikan ataupun dibayar dalam dolar Amerika. Jadi apabila dolar Amerika naik, maka kos minyak mereka, kos bahan api mereka menjadi lebih tinggi. Yang keduanya, kebanyakan syarikat-syarikat penerbangan ini mereka sewa pesawat daripada syarikat-syarikat lessor, dan semua kadar sewa ini dibayar dalam dolar Amerika. Jadi apabila nilai dolar Amerika itu naik, dia memberikan kesan kepada kos operasi syarikat-syarikat penerbangan. Jadi itu merupakan cabaran yang sangat besar dalam sektor penerbangan pada hari ini. Namun begitu, kerajaan akan terus memberikan perhatian untuk memastikan kelangsungan perkhidmatan penerbangan, khususnya di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Dan di Sabah dan Sarawak, seperti yang pernah saya jawab beberapa hari lalu di Dewan Negara dan di Dewan Rakyat sebelum itu, ialah Kerajaan Persekutuan juga sedang berbincang dengan Kerajaan Sarawak untuk Sarawak mengambil alih Maswing daripada Malaysia Aviation Group, yang merupakan satu syarikat, anak syarikat di bawah Malaysia Aviation Group, yang merupakan syarikat di bawah Khazanah. Jadi Kerajaan Sarawak berhasrat untuk mengambil alih Maswing ini, dan Kerajaan Sarawak akan menjadikan syarikat penerbangan itu sebagai satu syarikat penerbangan regional yang kita alu-alukan. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan akan terus membantu dari segi subsidi untuk rural air service ataupun penerbangan luar bandar di Sabah Sarawak. Kita telah bincangkan beberapa cabaran yang telah Yang Berhormat hadapi sepanjang menjadi Menteri Pengangkutan. Apakah cabaran utama yang Yang Berhormat ingin selesaikan dalam tempoh terdekat ini, yang mana rakyat perlu cakna tentang keberadaan isu-isu semasa dan bagaimana agaknya Kementerian Pengangkutan akan mengatasinya? Ya, banyak. Dia kadang-kadang kita tak boleh lihat dari segi jangka masa pendek. Banyak perkara yang perlu ditangani, umpamanya masalah kesesakan jalan raya, antara isu yang begitu penting secara harian. Namun itu tak ada solusi jangka masa pendek. Kita hanya perlu konsisten dalam yang pertamanya, terus menambah baik sistem pengangkutan awam, terutamanya di Lembah Kelang, di bandar-bandar besar. Kita akan terus untuk memperkasakan lagi sistem pengangkutan awam. Umpamanya di Pulau Pinang, kerajaan pada tahun ini juga telah mengumumkan bahawa kita akan melaksanakan pembangunan projek LRT di Pulau Pinang untuk meredakan kesesakan di Pulau Pinang. Dan juga di bandar-bandar raya besar yang lain. Di Johor Bahru umpamanya kita ada projek berterusan untuk melaksanakan projek RTS di antara Johor Bahru ke Singapura. Itu akan siap dalam tahun 2027. Dan di setiap ibu negeri kita sedang melihat untuk menambah baik sistem bas berhenti-henti. Transformasi sistem bas berhenti-henti akan ditambah baik di setiap ibu negeri. Jadi pengangkutan awam ini bukan hanya fokus di Lembah Kelang. Walaupun Lembah Kelang ini merupakan nadi kepada sistem pengangkutan awam negara kita, kerana kebanyakan mod pengangkutan awam berada di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang sudah tentu akan terus ditambah baik. Seperti yang saya katakan, saya fokus kepada penyelenggaraan, pastikan perkhidmatannya lebih baik, lebih selamat. Pada masa yang sama, projek-projek pembesaran, projek-projek pembangunan akan diteruskan. Umpamanya LRT 3 sedang masih rancak dibangunkan, akan menyambungkan LRT kita sampai ke Kelang. Daripada Shah Alam, daripada Petaling Jaya, Shah Alam sampailah ke Kelang. Dan juga projek MRT 3 juga akan sedang dirancangkan. Jadi kerajaan akan terus memberikan tumpuan kepada projek-projek pembangunan pengangkutan.
Dan ini akan dibawa bukan saja di Lembah Kelang tetapi juga di seluruh negara. Selain daripada itu, antara perkara yang kita perlu sentuhkan juga selain daripada berkenaan dengan kesesakan jalan raya adalah advokasi tentang keselamatan mengguna jalan raya. Kita dapat saksikan ada banyak sebenarnya aduan-aduan berkenaan dengan keadaan infrastruktur jalan raya yang mungkin kurang baik, terutama di jalan-jalan yang kerap diguna pakai oleh pengguna jalan raya. Jadi apa antara inisiatif yang diambil oleh pihak Kementerian Pengangkutan untuk memastikan agar advokasi tentang keselamatan jalan raya ini sentiasa diteruskan tidak kira musim? Ya, advokasi ini sudah tentu merupakan satu perkara penting. Keselamatan jalan raya merupakan satu lagi KPI penting untuk Kementerian Pengangkutan. Kerana yang pertamanya kita nak menyediakan satu persekitaran yang selamat untuk pengguna. Namun begitu ini bukannya hanya dapat dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan. Umpamanya jalan, keadaan jalan raya itu di bawah Kementerian Kerja Raya. Jadi sudah tentu ada banyak kolaborasi dan kerjasama antara pihak Kementerian Pengangkutan di mana kita ada satu agensi khusus untuk melihat kepada keselamatan jalan raya, MIROS, Malaysia Institute of Road Safety Research. Jadi ini merupakan satu agensi di mana akan melihat pelbagai aspek untuk memastikan keselamatan jalan raya, termasuk desain jalan, keadaan jalan dan sebagainya. Jadi sudah tentu banyak kolaborasi kita di antara pihak Kementerian MIROS, melalui MIROS dan juga dengan pihak Kementerian Kerja Raya. Satu perkara yang penting ialah kita nak pastikan bahawa rakyat kena ada budaya keselamatan ini. Pada masa yang sama kita juga memperketatkan penguasaan undang-undang. Umpamanya banyak penguasaan dijalankan terhadap muatan lebih, yang rodi-rodi yang membawa muatan lebih, sehingga ada pihak yang pikit dan sebagainya. Tetapi ini juga merupakan satu pertanda bahawa kita serius dalam penguasaan. Dan kita nak memberikan mesej bahawa penguasaan undang-undang ini akan terus dijalankan. Dan kita mahu supaya pengguna-pengguna jalan raya lebih mematuhi peraturan dan juga undang-undang jalan raya. Walaupun kadang-kadang langkah-langkah itu tak popular, tetapi itu langkah-langkah yang perlu. Kerana kita nak memastikan persekitaran yang selamat. Okay? Dan untuk keselamatan jalan raya, segmen yang paling penting ialah penunggang motosikal. Kerana penunggang motosikal ini merupakan antara kumpulan yang paling banyak terlibat dalam kemalangan. Terutamanya kemalangan maut. Hampir 2/3 kemalangan maut dalam jalan raya kita melibatkan penunggang motosikal. Jadi saya nak amat menitik beratkan bahawa penunggang motosikal ini mesti lebih peka kepada isu-isu keselamatan dan memandu lebih berhemah. Dan antara perkara yang kita buat ialah juga nak pastikan mereka menggunakan topi keledar yang selamat. Dalam hubungan ini, dalam hal ini, kalau datang nanti program di Bukit Jalil, kita ada menyediakan topi keledar secara percuma. Dengan syarat bahawa mereka kena bawa topi keledar lama untuk ditukar. I see. Jadi akan ada beberapa ribu topi keledar yang akan diberikan secara percuma. First come first serve basis lah. Ya. Jadi ini adalah satu daripada galakan supaya anda datang ke perkarangan Stadium Bukit Jalil nanti. Apakah antara program-program utama yang akan ditekankan untuk para pengunjung di Stadium Bukit Jalil nanti? Silakan Yang Berhormat. Ya, yang pertamanya kita ada kaunter kita. Kaunter JBJ akan terus membantu dari segi pendaftaran My JBJ, iaitu mungkin ramai yang masih belum ada ID. My JPJ itu akan ada dibantu dan juga akan dipaparkan program-program inisiatif di bawah kementerian. Antara perkara menarik ialah seperti yang saya katakan, kita ada program pertukaran topi keledar dan juga Kementerian Pengangkutan juga akan ada melalui dengan majlis pihak penganjur ada cabutan bertuah untuk tiket-tiket kapal terbang. Jadi ini antara perkara-perkara yang menariklah kepada orang ramai. Tapi bagi kita program setahun Kerajaan Madani ini lebih kepada memberikan kesedaran kepada rakyat hala tuju negara. Ya? Walaupun program-program jabatan bertuah itu adalah sampingan lah. Tapi yang pentingnya ialah kita nak memberikan satu pendedahan dan juga kesedaran orang ramai berkenaan dengan hala tuju negara dan juga dasar-dasar pentadbiran sekarang.
apa yang kita nak bawakan kepada rakyat dan apa yang kita nak bawakan negara ini ke satu arah yang lebih lestari, yang lebih baik. Jadi antara perkara pokok yang penting yang perlu kita ketahui ialah hala tuju negara dari segi dasar. Antara dasar utama negara ialah tenaga baru. Itu sebab kita ada satu dasar New Energy Transition Roadmap, NETR. Jadi ini juga melibatkan kehidupan harian kita. Sebab akhirnya yang penting kita nak bawa negara ke arah yang lebih lestari. Sebab isu perubahan iklim ini merupakan isu besar global pada hari ini. Sekarang masih diadakan di Abu Dhabi COP Summit. Jadi ini merupakan isu besar dunia yang kita kena faham bahawa pemanasan global ini merupakan satu isu yang melibatkan seluruh dunia. Dan setiap negara perlu ada dasar-dasar untuk menjamin kemampanan bumi ini. Dan antara perkara yang penting yang kita kena buat ialah decarbonization. Apa itu decarbonization? Ialah mengurangkan karbon dioksida. Jadi kita kena tahu bahawa pengangkutan ini merupakan penyumbang terbesar. Daripada kapal terbang sehingga kereta, motosikal dan sebagainya. Jadi mengapa kita nak mempromosikan pengangkutan awam? Kerana kalau penggunaan pengangkutan yang lebih tinggi, bermaksud penggunaan kereta persendirian akan turun. Jadi ini merupakan juga salah satu faktor penting dalam decarbonization. Begitu juga penggunaan kenderaan-kenderaan elektrik. Ini juga merupakan salah satu cara ataupun salah satu hala tuju yang penting ke arah decarbonization. Ya. Jadi kalau cakap keselamatan itu bukan sekadar pengguna jalan raya, malah untuk alam juga. Antara perkara yang dititik beratkan oleh Kementerian Pengangkutan. Terima kasih. Kita nantikan bersama program setahun bersama Kerajaan Madani. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Loh Sifuk kerana sudi bersama kami pagi ini, dan kita nantikan program-program yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat di pekarangan Stadium Bukit Jalil nanti. Jadi jangan lupa untuk datang dan melihat sendiri apakah hala tuju negara di bawah pimpinan Kerajaan Madani. Okey, kita nak beres seketika, kembali selepas ini. Hari Topik Mari tekan bawah untuk anda, jangan ke mana. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya. Selamat pagi Malaysia. Hujung minggu ini akan persiaran dari perkarangan Stadium Bukit Jalil bersempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Temui kami bermula pukul 8 hingga 10 pagi pada 8, 9 dan 10 Disember 2023. Jiwa semangat terus meyakini Malaysia Madani.